Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Segala puji-pujian bagi Allah, dan Allah yang tahu memuji dirinya sendiri. Sekalian yang dijadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi seisi-isinya, yang nyata dan yang gaib, semuanya adalah memuji kepada Allah. Maka tidaklah sama Allah cukup sempurna memuji dirinya. Tanpa Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang hendak dijadikan, maka Allah sesungguhnya maha sempurna, cukup dengan kediriannya. Kerana keesaan dan kesempurnaan dirinya itu, maka dia tidak memerlukan untuk menjadikan. Maka apabila dia ingin menjadikan, bukanlah menunjukkan kelemahan pada dirinya, tetapi menunjukkan tak lain, dialah yang memuji dirinya sendiri, apapun yang dinyatakan. Jadi segala yang dinyatakan, bersyukur, memuji kepada Allah, dan sebenarnya menunjukkan Allah lah yang memuji dirinya. Jadikanlah setiap puji-pujian kita ini, ya Allah, seperti mana engkau memuji dirimu. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita memuji kepada Allah, sebenarnya hakikatnya siapa yang memuji? Allah lah yang memuji akan dirinya sendiri. Abang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dia Allah yang membukakan kepada kita ini, menyingkap mukasyafah. Singkap mukasyafah yang kita ni tidak tahu apa benda pun. Tak tahu apa benda pun. Kosong. La ilma lana. Tidak ada ilmu apa pengetahuan. Maka Allah singkap, Allah memberikan kita pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan itu sendiri adalah dia mengetahui dirinya sendiri. Jadi pengetahuan yang kita dapat adalah pengetahuan yang menunjukkan dia mengenal dirinya sendiri. Apa saja bentuk pengetahuan, yang tinggi, yang rendah, apa pun akan kembali kepada la ilaha illallah. Menyatakan Allah. Tak lain. Apapun ilmunya, menyatakan Allah. Ilmu mekanik, ilmu menangkap ikan, ilmu apa saja ilmu pun, itu mengalahkan kepada mengesakan Allah. Tinggal lagi kita tidak mempelajari, mengenal diri, mengenal Allah, maka kita letakkan cabang-cabang tu tadi. Ya. Jadi setiap di dalam Al-Quran itu ada cabang-cabang ilmu-ilmu pengetahuan. Kita kata ilmu matematik tak ada dalam Quran. Ada. Al-Quran lah. Allah lah yang menjadikan kita pandai berkira-kira, mengira-ngira. Allah yang ajarkan kita ni matematik. Sejarah, Allah lah yang kisah tadi. Sirah, semuanya tadi adalah mengisahkan apa bang? Kisah-kisah Allah SWT. Jadi apa pun kita lihat dalam dunia ni, bercabang-cabang ilmu, semuanya mengalir kepada dari Allah untuk mengesahkan diri Allah, tak lain. Bang? Beruntung lagi kita. Bang? Faham tak? Di situ kita nak memegang. Tumpukan maknanya perhatian kita. Wa ila rabbika farghab. Ada ciri-ciri orang yang sombong apabila diceritakan tentang wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadanhum imana. Kalau orang tu sebaliknya, dia dengar ayat-ayat Allah, dia berpaling, dia tidak menumpukan, mana orang itu orang yang tidak memiliki akhlak.
Tapi kalau orang yang memiliki akhlak, dia akan menumpukan setiap patah-patah perkataan itu ayat-ayat Allah. Maka dia akan menambahkan keimanan setelah keimanan yang ada. Sebaliknya orang yang bila diberikan tadi cerita-cerita, kisah-kisah tentang Allah, dia lalai. Dia tak mau mengambil pendengaran itu untuk untuk dibawa mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah. Berbagai-bagai nikmat Allah curahkan kepada kita. Tidak mampu kita hitung daripada lahir sampai sekarang, tak mampu kita hitung. Kita sering nikmat Allah ni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah mengingatkan kita, nak didustai apa wahai jin dan manusia, nikmat-nikmat yang daripada aku yang kau nak dustakan. Rabbikuma tukadziban. Daripada aku ni, nikmat mana yang nak didustakan? Apa yang tak puas hati lagi? Bermacam-macam Allah bagi. Tinggal lagi kita ni suka mengikuti hawa nafsu. Kita mencari sesuatu yang Allah tak beri. Padahal Allah beri itu terlalu banyak. Yang tak tu tadi kita sifat manusia gitu. Jadi kita kena singkirkan. Dia suruh selalu mengingatkan nikmat-nikmat yang terlalu banyak. Terutama nikmat apa, Ifan? Abang? Hidup. Jadi hidup tu nikmat tu macam mana maksudnya hidup tu nikmat? Kita merasakan hidup ni adalah pemberian kurniaan Allah yang paling besar. Tapi bila kita tak duduk di situ, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita rasa yang lain lebih besar, habis itu. Sebab hidup ni adalah menunjukkan dia yang maha hidup. Jadi nak duduk situ. Jangan sampai mati. Orang yang mati ni lupa pada Allah. Orang yang hidup terus ni sentiasa ingat Allah. Jadi hidup kita ni nak dimasukkan, ingat dialah yang bagi kita ingat. Dan dialah mengingati diri. Itu dinamakan orang yang hidup. Sampai bila-bila pun nanti dia tetap hidup. Sebab dia dah tenggelam, dah lebur, dah fana, difanakan oleh Allah. Bahawasanya dia tidak pernah ada. Yang ada hidup Allah. Sifat ma'nawiyah. Lahayun, tidak ada hidupku melainkan hidup Allah. Ini nak dipegang. Kalau ini kita dapat pegang, maka yang lain pun kita akan merasakan, aku tidak melihat melainkan penglihatan Allah yang melihat. Aku mendengar dengan pendengaran Allah. Aku tidak memiliki pendengaran. Jadi pendengaran tu daripada siapa? Allah. Jadi nak dimahirkan, nak diolahkan dalam kehidupan kita. Baru kita dapat melaksanakan kehidupan ini adalah kehidupan Allah. Bahawa kita dah meyakini, kita dah mengimani, kita dah berdasiasat, kita dah arifkan, kita dah mengakhlakkan dia dalam kehidupan kita, maka kita jaga tu tadi. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu nak dijagakan istiqamah tu. Mana pergi pun 24 jam, nak merasakan hidup ni hanya hidup Allah. Maka ikutlah yang lain, pendengaran Allah, perkataan Allah. Tapi kalau hidup hanya kita rasakan kita, maka yang lain pun ikut akan rosak kerajaan-kerajaan yang lain. Kerana kerajaan hidup ni merangkumi kerajaan-kerajaan yang ada di sekalian alam diri kita. Kalau ini kita pegang hidup ni, hidupan Allah, kita akan dibawa kepada pemerintahan, pentadbiran Allah. Dan kita tidak menutupi. Dan kita merasakan setiap detik-detik kehidupan kita adalah perjalanan yang Allah memperjalankan. Kita tidak merasa ada keakuan diri. Kita yang menyusun ke depan kita. Kalau kita yang menyusun ke depan kita akan rosak. Betul tak, Pan? Betul. Jadi perbaikilah di dalam diri kita ni supaya terus. Sebab tiada siapa-siapa. Kitalah dibagi amanah untuk memperbaiki dalam diri kita.
nanti kita akan dapat lihat sesungguhnya dialah yang dengan dirinya tiada lain. Maka kita akan duduk di situ dan terus menerus kita tak mau kita mengurus diri kita walau sesaat, walau sekelip mata. Seperti mana yang Rasulullah SAW berdoa. Duduk elok-elok. Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, jangan berikan aku mengontrol, mengurus diriku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Walau sedegup nafas itu tadi. Rasulullah berdoa. Maknanya kita tak boleh nak memikirkan kita boleh ni. Sentiasa kita minta susunan Allah yang bagi kita kehendak. Baru akan datang kehendak Allah tu kita akan nampak clear. Tapi kalau kita tak duduk situ, dia datang juga. Tapi sampai ke kita tak kenal diri, kenal Allah, dia akan pergi kepada hawa nafsu sebelah kiri. Dia akan bawa kehidupan kita dalam keadaan kegagalan. Membawa kita kepada innal insana lafil dalam kerugian. Sebab ala tuju kita kan wal asr, masa mengesakan Allah. Setiap diri kita hendaklah jaga masa kita ni. Diri kita turun naik nafas tu sentiasa merasakan mengesakan dia, mengesakan diri. Itu nak dijaga tadi. Itu nak dikontrol, nak diperhatikan betul-betul dalam diri kita. Nak diperhati, nak diistiqamahkan yang tu 24 jam tu. Kali nak tidur tu nak kena hantar betul-betul. Bangun tidur pun bersedia cepat. Maknanya latih. Nak tidur, bangun tidur. Pasal itu atau mencerminkan tadi perhubungan kita ketika sakaratul maut. Ketika kematian nak datang. Macam mana kita nak hidupkan tadi. Waktu tidur kita nak latih. Dia nak keluar tu bagaimana? Adakah kita dalam keadaan mengesakan Allah? Itu kalau tak diberi, tak dibuka, tak disingkap oleh Allah, kita tak faham. Bagaimana nak olahkan. Kita hanya tahu seolah-olah kita tidur ni mudah, tak sakit, kita rasa. Padahal kita kena cari. Kena cari waktu dia nak keluar tu. Abang ada perasan? Waktu nak tidur tu. Waktu dia nak keluar, nak tidur tu. Siapa-siapa pernah? Arif? Ifan? Pernah? Tak pernah. Padahal kita selalu tidur. Apa yang datang waktu kita tidur tu? Waktu dia nak antara kita jaga dengan nak masuk tidur tu. Ipan rasa macam mana, Pan? Padahal Ipan selalu tidur kan? Abang selalu tidur, Habib. Macam mana berasa tu? Tiba-tiba tertidur je. Tu bukan tertidur. Kita ditidurkan oleh Allah. Macam mana cara ditidurkan oleh Allah? Cuba perhatikan. Jadi benda ni saya hanya boleh ceritakan, maka olahkanlah sendiri. Carilah waktu nak tidur tu, cari. Macam mana dia keluar? Masing-masing dirilah lain. Hanya saya boleh bagi clue sikit-sikit. Kalau orang tu seolah dia seronok dalam memancing ikan. Mancing ikan seronoknya apa, bang? Dapat ikan, dia main tu seronok. Jadi seronoknya 10. Contoh dia. Nanti nak tidur dia bagi 20 punya seronok. Cermin nikmat dia datang. Malaikat dia datang. Kau pun terlelap seronok kat 20 tu. 10 pun kau dah syok hilang diri. Kena 20 lagi lah. Dah tahu kau dah keluar dah. Itu salah satu contoh. Banyak lagi. Itu bergantung pada diri-diri masing-masing. Apa yang Ipan seronok dalam kehidupan Ipan? Ipan? Arif? Apa yang seronok dalam kehidupan? Abang? Nak abah. Macam mana? Seronok apa dalam kehidupan kita? Kita tak boleh bohong. Apa dia? Seronok apa? Abang seronok apa dalam... Ipan kena cari. Ya? Apa yang Ipan seronok. Ipan? Ipan? Tak dapat tahu? Macam mana dalam kehidupan kita tak tahu apa seronok. Main game. Apa dia? Macam mana? Itu seronok tu, waktu bila yang paling seronok dia? Main game tu.
Waktu tekan tu. Ha? Dia kemuncak dia ada kemuncak dia bila menang ke bila kalah? Menang. Bila menang. Jadi bila menang tu contohnya kita bahagia kita 10. Nanti kita nak tidur kan. Dia bagi main game tadi punya seronok tadi 10 soalan. Dia bagi 20. Tidur tak kita? Abang? Tidur. Jadi itu cara dia. Malaikat nak mengeluarkan kita daripada roh kita daripada tidur tadi. Tidur ni macam mati juga. Tapi tak sakit. Dia seronok. Jadi kita kena tukar. Tukarkan bersedia untuk seronok dengan Allah. Ya Allah, tadi main game tadi contohnya 10 seronok. Tukarkan bang. Ya Allah, engkau lebih seronok. Faham tak? Boleh main game tapi seronok game tu katalah 10. Engkau lagi best. Jadi lebih syok pada Allah ke pada game? Boleh? Tu. Jadi olahkan ke situ. Boleh pandai? Ipan seronok main basikal berapa? 10. Allah lagi 20? Lagi seronok dah. Dah. Yang main hujan pan apa? Tutup kepala pan. Kehidupan bila kita sentiasa meletakkan Allah dalam kehidupan kita, sentiasa kita meletakkan mengesakan Allah dalam kehidupan ni, bahawa kitalah manusia yang beruntung. Sebab kita tahu hala tujuan hidup kita tak lain. Dia mengesa diri. Jadi dalam diri kita ada rahsia. Ada rahsia yang kita tak. Assalamualaikum. Ya, yang kita takuti, yang kita risaukan adalah keakuan diri. Pengakuan kita lah yang ada. Itu yang paling yang merisaukan kita. Setiap kali kita merasakan ada keakuan diri, maka kita berada dalam kesusahan. Kita berada dalam kerosakan. Jadi macam mana olahkan. Kita sama-sama lah. Benda ni perlukan perjuangan, jihad. Bukan boleh serah diri macam tu. Allah tu memang beri kepada kita kehendak dan kudrat. Macam mana kita guna alakan untuk ke mana? Kudrat dan iradat kehendak tu. Jadi alakan ke mana? Kalau kita alakan ke balik, iaitu mengesakan dia balik, kita perjuangkan, jihadkan untuk kembali kepada ridha dia, beruntunglah kita. Tapi kalau kita gunakan ke arah lain, kita gunakan kudrat iradat tu ke arah kepada hawa nafsu, kehendak-kehendak kita, maka kita berada di dalam kerugian. Kita tidak akan dapat kenikmatan yang sebenar. Sebab kenikmatan sebenar adalah hilang kedirian, hilang keakuan diri, dialah mengesakan diri dia. Janganlah cari diri kita. Itulah tempat yang paling yang dikata irji'i ila rabbiki. Itu tempat yang kita nak, maknanya betul-betul jangan, itulah saya kata tadi. Kita fana tak cukup juga, nanti dia yang memfanakkan baru kita tahu. Yang tetap ada kekal wayab beqa. Baru. Tapi selagi kita, tak apa, kita usaha, kita buat betul sungguh-sungguh. Gunakan kudrat iradat dia sebenarnya. Bukan kita yang ada kudrat, bukan kita ada kehendak, tapi kehendak dia juga kepada diri dia juga. Maknanya tidak ada dua pun. Di situ kita fahami, baru kita dapat, ya Allah, selama ni hari kita tak pernah ada. Keputusan ni gitu. Keputusan ni kita tidak pernah ada pun. Selama ni awal akhir zahir batin sejak azali abadi, yang ada hanya dia. Ni ada, ini semua dia punya cerita. Jangan kita mengaku ni cerita kita. Ini kisah kita. Biarlah kita. Tak kena aja nanti. Itu pasal kalimat sakti yang Allah Ta'ala ajar pada kita, iaitu kita kena berdasiasat. La ilaha illallah. Tetap meniadakan. Bukan mengadakan, tiada.
Hari-hari nak kena gitu. Tiada. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Tiada maknanya. Yang ada hanya dia. Dia yang dengan dia dah. Dia akan jadi duduk situ. Dia cerita dia dapat. Kisah-kisah daripada Nabi Adam. Sampai ke kisah Nabi Muhammad SAW. Wali-wali Allah. Turun lagi macam-macam. Semua tu kisah-kisah. Kita tak nampak yang lain. Lebih teruk punya kisah-kisah. Lebih mulia lagi kisah-kisah. Macam-macam dalam. Nabi Ayub. Kisah ujian yang teruk. Jadi kalau kita nak kata ujian kita teruk. Nabi Ayub lagi teruk. Ada memang kisah-kisah untuk kita meletakkan diri kita supaya tetap dengan Allah. Apa pun Allah perbuatkan, itu semua adalah perbuatan dia olahkan kepada kita. Supaya kita merasakan dia, bukan kita. Dia suruh kita tajalikan kepada dalam, terus keluar, zahirkan. Maka sebenarnya dialah yang berbuat atas kehendak dirinya. Iblis sama juga. Setan, Dajjal, Ya'juj. Kalau kita dah duduk di situ, kita akan nampak semua perbuatan. Allah akan uji dia betul. Allah akan uji. Lalu uji kita. Tandanya kita dah memegang pelajaran makam ni, kita kena hadapi. Kita kena nafikan ke. Masa penafian tu tadi, kita menafikan tu tadi, bila datang ujian tu tadi. Bila belum datang ujian, kita latih banyak-banyak menafikan. Tak ada aku. Bila datang ujian tu kemuncak untuk kita menafikan tadi. Kalau tidak, kita buat aja. Nafi je. Tak ada aku. Jadi kemuncak dia bila datang yang ujian yang sesuatu yang kita sayangi ke, sesuatu apa sajalah. Itu yang bila datang ujian tu ke situ, macam mana kita nak olahkan. Tapi kalau orang tak ada pelajaran ni, tak belajar ni, dia tak sampailah ujian. Sebab Allah tahu dia awal-awal lagi dia dah tak belah, nak buat apa bagi ujian. Dia tak mempelajari, macam mana aku nak bagi ujian. Hanya orang yang mempelajari sungguh-sungguh sampai waktu baru aku hantar. Ikut kemampuan apa yang dia telah belajar. Macam kita Nabi-Nabi kalau matikan diri, betul-betul mati tak ada. Kemudian Allah matikan lagi, hilangkan. Waktu tu, bila dah hilang, betul-betul Allah hilangkan, baru Allah downloadkan. Jadi orang yang bersama dengan dia waktu tu, untunglah akan terkeluar kalam-kalam Allah daripada mulut para Nabi yang telah Nabi-Nabi nak mengeluarkan kalam-kalam tu, Allah akan pastikan. Bukan itu, kalam yang keluar tu bukan syair. Bukan kata-kata filsaf tak. Ini kata-kata kalimat Rabbi, kalimat suci. Maka dia perlu suci betul-betul, tak ada Allah fanakan, leburkan lagi. Baru waktu tu kosong betul-betul, Allah gaibkan dia. Jazzabah nama dia. Jazzabah ni maknanya Allah gaibkan dia, hilangkan dia lagi. Dia dapat jazzabah. Mana jazzabah. Bila dah jazzabah kan tadi, tak ada lah lagi, kosong habis. Waktu tu Allah downloadkan ilmu tu tadi. Siapa yang di situ, mana dengarlah perkataan-perkataan itu tadi. Itu para rasul, para nabi, para wali-wali Allah pun. Tapi tak dipanggil itu sebagai wahyu. Cuma dipanggilkan, percikkan dari wahyu untuk para wali. Tapi itu juga asalnya daripada mesti disuci, mesti dihilangkan, mesti difanakan oleh Allah. Waktu tu tahu-tahu dia cakap tadi, perkataan dia bukan perkataan dia, tapi perkataan Allah. Dia akan bawa ke situ. Tak lain. Tu. Jadi beruntung orang yang ada bersama dengan dia. Sebab bukan perkataan daripada makhluk, tapi perkataan Al-Quran, perkataan wahyu, perkataan yang daripada kalimat-kalimat yang suci, laduni daripada Allah. Maka apa yang disampaikan tadi beruntung. Tapi kalau orang yang keliling tu tadi tak menilai, ada juga yang tak menilai. Maka dia mendengar macam seolah-olah ada dinding yang Allah Ta'ala buat tadi. Macam tak masuk dalam, sebab Allah tak masukkan sebab apa? Sebab dalam diri dia ada penyakit. Sombong, ada penyakit. Jadi
Jadi bagi orang yang betul-betul, dia akan masuk dan dia akan dapat keberuntungan bila dekat dengan orang telah jazabah. Untungnya tadi. Jadi kita perhatikan dalam kehidupan kita. Adakah kita ada pernah merasai jazabah tadi? Ada, tapi kita tak perasan. Dia tak macam para nabi selalu. Para wali Allah pun keraplah bawa lagi. Kalau kita ni mempelajari, insya-Allah akan dapat. Kita dapat. Dia memang kita dalam keadaan memang kita dibersihkan oleh Allah. Kita mati, hilang semua. Hilangkan lagi sampai kedalaman. Waktu tu tahu kita dah. Maknanya kalau dia macam perkataan ijmal. Ijmal ni maknanya kalau kita pandang hutan, kita dah tak nampak hutan tu. Macam mana? Ijmal nama dia. Kita pandang hutan tapi tak nampak hutan dah. Yang kita nampak pencipta hutan tadi. Satu tu. Boleh tak? Kita pandang sekian alam ni, matahari, bulan, bintang semua sekali bergerak ni, kita dah ijmal lah. Kita dah tak nampak tu semua ada kuasa. Kita nampak itu ijmal. Itu kadang-kadang kita boleh duduk. Tengoklah. Kalau ada orang pelajaran ilmu ni, dia ada peringkat-peringkat. Ada dia dapat 5 minit je. Ada dia dapat 10 minit, setengah jam. Tapi para nabi, para rasul, dia memang kerap betul lah. Kerap betul. Berhari-hari dijaga ijmal tu. Dia dah tak nampak Fir'aun ni apa. Dia tak nampak dia ada kuasa malaikat maut. Dia nampak ijmal. Dia dah bertukar. Hutan belantara tu pokok-pokok banyak, dia tak nampak dah semua. Padahal dia pandang dalam hutan tu. Tapi dia tak nampak semua. Dia nampak siapa yang ijmal. Dia dah sempurna pandangan dia tadi. Ijmal. Tu. Tapi masih lagi kita berzikir. Berbunyi lagi kita dengar. Cek lagi. Kita tak dapat nak ijmalkan dia. Ataupun kita tak sungguh-sungguh ke situ. Jadi bila kita sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala yang. Tapi kalau kita tak sungguh-sungguh, macam mana Allah memang sensi nak bagi kita gitu. Jadi kita duduk dalam hutan lagi malam dengar bunyi seram lah. Maknanya kita tak dapat ijmalkan keliling ni. Tu. Contoh kata Imam Junaid Baghdadi, dia kata kita kena apalah. Satu-satulah kita kena nafikan. Ajakkan dia menyebut la ilaha illallah. Darah, daging, urat, saraf kita semua pastikan dia semua berzikir mengatakan tak ada aku. Nanti bila dah biasa semua dah mengaku tak ada, yang ada nanti baru datang ijmal tadi. Jadi kita tak pandang ada diri kita dah. Sebab semua dah darah, daging, urat, saraf, jantung semua tak ada. Kita dah latih gitu. Nanti Allah yang sendiri yang cabut semua memang betul yang adanya. Dia. Masa tu kita rasa ijmal. Kita dah tak nampak yang lain. Dia memandang diri dia. Itu makna ijmal. Tadi jazabah. Iaitu Allah lenyapkan. Nabi-nabi tu dah tak ada kedirian. Dah lenyapkan lagi. Jazabah Allah Ta'ala. Itu tadi. Jadi kita kena tahu kalimat-kalimat ni tadi. Kalimat-kalimat singkat ni tadi. Untuk engkau dapat jazabah tak? InsyaAllah. Jadi bila orang tanya macam tu, maknanya dia pun pernah. Perkataan ni perkataan orang-orang yang biasa. Dapat jazabah, dia akan boleh sebut. Tapi kalau orang dia tak duduk dalam bidang ni, kenal diri, kenal Allah ni, rugilah dia tak tahu jazabah tu apa. Jazabah tu apa. Kadang-kadang dia tu yalah dia ambil jurusan agama tu jurusan apa? Tajwid ke, fiqh ke. Tapi ini jurusan yang betul-betul kita nak memakainya. Itu jurusan mengenal pada diri, mengenal Allah. Jadi dia mesti ada dia punya kata-kata yang maknanya yang kita sebut sekali kita dah terus ingat apa makna jazabah tadi. Apa makna ijmal tadi. Jazabah, ijmal. Jadi kita pegang. Kita ada dah makam tu tadi.
Sebut ijmal kita dah tahu dah. Kita dah terus tak nampak dah. Kita tak nampak yang lah. Sekeliling diri kita semua dah berzikir. Darah daging urat saraf kita dah mengesakan Allah. Ijmal dah. Nampak hutan-hutan pun dah tak nampak. Ada dalam hutan ada harimau, ada binatang bisu. Dia tak peduli dah dia. Dia tahu tu ijmal. Kalau jazabah makna diri dia dah digaibkan Allah, dah hilangkan Allah langsung. Dah tak ada digaibkan lagi. Sampai merasakan dia Allah aja jazbah. Waktu tu perkataan dia. Tak sedar diri lah macam ni, jadi gila lah. Bukan tak sedar diri, bukan jadi gila. Tetapi dia jadi bertambah sempurna lah. Sebab yang sempurnanya bila Allah yang kontrol kita. Tapi ni kita rasa kita yang kontrol, jahanam sebenarnya kita tak sedar. Kita dah buat kerosakan. Sebab kita rasa kita boleh uruskan. Ya Allah. Jadi perlu ingat. Perlu faham betul-betul. Baru kita maknanya bersungguh-sungguh nakkan kepada Allah. Sebab apa? Kalau kita tak dapat Allah Ta'ala, makna kita rugilah. Sebab kita rasa keakuan diri kita. Aku yang solat, aku yang puasa, aku yang berzikir, aku yang berzakat, aku yang naik haji, aku yang umrah, aku yang sedekah, aku yang macam-macam aku. Ya Allah. Banyak betul pengakuan diri kau. Berapa lama nak kau biarkan? Kau rasa engkau. Tak ke diri kau asal daripada tanah. Tanah tu pun bukan engkau. Tanah pun Allah jadikan. Engkau belum disebut apa-apa. Kau rasa engkau daripada mani yang hina. Mani yang hina tu pun dari saripati. Makanan-makanan. Ibu dan ayah tu tadi bersatu. Tu pun daripada Allah juga. Jadi tak ada apa pun kosong kita. Tak ada. Dia semata-mata. La ilaha illallah. Bila kita nak juga ada rasa diri, maknanya kita masih lagi. Jadi berperanglah, lawanlah, jihad dah sampai betul-betul. Sampai kita takut nak ada rasa kedirian. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. 2 kenikmatan Allah bagi. Bagi orang yang takut pada Allah. Takut macam mana? Takut pada hantu lari. Ni Allah kau tak nampak kan takut apa? Takut maksudnya ada rasa rasa ada kedirian. Sebab yang ada hanya dia. Mengapa kita nak? Kita tak pernah ada. Tak ada pun. Belum disebut. Bila dia bagi ada, kita rasa kita pula. Ya Allah. Nafsu nama dia kan. Nafsu kita ni begitu. Bila dah rasa ada je, siap kau yang lain punya bala tentera. Dia sokong. Kau hebat. Kau ni. Kau ambil ni. Kau ambil. Macam-macam dia mempelawa kau. Supaya kau lebih jauh. Jangan salahkan yang tu. Allah dah bagi tahu. Itu aku buat tu semua tu untuk kau mengetahui. Oh, engkau telah keluar daripada kerajaanku. Maknanya, kau hidup dengan kerajaan yang kau ambil lah. Jangan menyesal. Apa yang sedar, cepat balik. Ya Allah, menyesal, takut aku. Ya Allah, jangan bagi aku lagi keluar lagi. Ya Allah, setelah kau dah selamatkan aku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagi ya Allah. Supaya aku jangan lagi setelah kau dah selamatkan aku. Aku tak kenal diri, aku tak selamat masa tu. Bila kau dah perkenalkan diri kau, aku dah kenal diri, aku kenal kau ya Allah. Rupanya engkau je yang ada ya Allah. Jangan bagi aku rasa ada lagi, tolong ya Allah. Tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Tolonglah ya Allah. Jangan bagi aku ada rasa kedirian aku lagi ya Allah. Setelah kau dah bagi faham. Rugi dalam kerugian aku ya Allah kalau aku ada rasa ni. Dan merana ya aku ya Allah. Memang merana kita. Seperti Nabi Adam dikeluarkan daripada kenikmatan tu. Macam mana sujudnya Adam tadi, menyesal tadi. Seolah-olah dirasakan Allah tu dah dia berpisah dengan Allah. Semalang-malang manusia bila kita ni dah selalu dengan Allah, kita keluar daripada Allah. Bagi orang yang mengetahui, dia akan menyesal. Bertaubat. Tak nak buat lagi. Kita berapa kali keluar masuk, ingat Allah kan. Jadi, perbaikilah. Sama-sama kita perbaikilah untuk cari jalan masing-masing diri. Cari jalan supaya dia terus menerus istiqamah.
Buatlah doa macam mana minta pada Allah sungguh-sungguh tengah malam tu. Buat qiyamul lail, ya Allah, tolong tetapkan aku jaga. Engkau aja pemelihara, ya Allah. Tegurkan aku selalu. Engkau je, jangan merasa diri aku, ya Allah. Tolong. Aku tahu, ya Allah, inilah lemahnya aku, ya Allah. Suka nak rasa keakuan diri juga, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Sungguh-sungguh tengah malam tu mohon pada Allah. Minta Allah pelihara, minta Allah tegur dan daim. Terus tetapkan gitu. Ini sebab dia sifat daim dia. Dia yang berterusan mengagungkan, membesarkan, mengesahkan diri sampai bila-bila. Semua makhluk dijadikan, semua dah wafat, semua pun dia tetap mengagungkan diri. Cukup dia tak memerlukan. Kalau dia wafatkan semua sekian alam ni yang sentiasa mengagungkan, mengesahkan Allah, Allah pun tetap sempurna mengesahkan dirinya sendiri. Oh, jangan kita rasa, aku kalau tak mengesahkan Allah, Allah rasa kurang orang yang mengesahkan Allah. Tak ada rasa sikit pun. Seluruh apa pun yang diciptakan, dia wafatkan, Allah tetap gitu juga. Sempurna, asyik, cukup dia dengan cukup, maha cukup. Dia, jangan kita ingat bila kita apa, siapalah nak esahkan Allah. Jangan. Itu kita salah faham kita. Oh, ni pada penhujung dunia ni nanti akhir zaman ni banyak orang tadi yang tak nak sebut nama Allah. Allah rugi. Bukan tak ada pun Allah rugi. Tak ada Allah hina pun. Sebab itu semua cerita dia nak ceritakan. Dan dia terus cukup, maha cukup. Itu dia nak ceritakan untuk kepada kita ni semua. Bahawa bukan dia jadikan semua, diciptakan semua itu tadi untuk memuji dia. Tetapi sebenarnya yang diciptakan tu sebenarnya dia. Bukan banyak pun, dia lah. Tanda dia memuji diri dia. Sungguh pun tak ada pun semua tu. Dia tetap memuji dia. Cukup jamal dan maha cantik, maha sempurna. Sempurna, kamal. Jamil tu cantik kan, Jamal cantik. Kamal tu sempurna. Tanpa memerlukan malaikat ke puji dia pun dia tak. Semua dia wafat nanti akhir sekali pun dia tetap dalam keadaan sempurna. Sebab sebelum diciptakan apa-apa pun dia dah maha sempurna. Cukup dia maha hidup, dia tak perlu jadikan yang hidup lagi. Dan tapi bila dia jadikan hidup tu menunjukkan dia tu hidup dia lah tu. Mana bukan ada banyak pun sebenarnya. Tetap dia. Tak ada pun tetap dia esa juga. Banyak pun tetap dia esa juga. Jadi itu bila kita faham, baru kita tahu yang kita bukan menyembah dia. Kita tak rasa lagi kita menyembah dia. Kita lakukan sembah, tapi kita tak rasa kita yang menyembah dia. Tetapi kita merasakan sebenarnya kita dah tak ada, dialah yang menyembah diri dia. Barulah diterima amal kita. Itu dia katakan kita dah beriman, amal soleh. Baru dia bagi kanat nikmat. Apa nikmat kanat atau jan? Iaitu sentiasa asyik dengan dia, tak ada kedirian kita. Itu makna jannah. Tapi diumpamakan jannah tu ada bidadari, ada makanan hebat, nikmat-nikmat banyak. Tapi sebenarnya bila sebut jannah, dialah yang kita tenggelam, tak ada di kita dah. Dia aja, itulah jannah yang paling tinggi. Yang diceritakan jannah yang percikkan daripada yang kita nak tu jannah yang di sisi dia. Ya, itu. Yang betul-betul tak ada lagi rasa kedirian kita dah. Itu jannah yang tu kita nak dapat. Itu yang nabi-nabi, para rasul ajarkan untuk ridha kawal ridha Allah tu dah lebih besar syurga dia daripada jannah. Dan pencipta jannah tu, dia lebih nikmat daripada jannah tu. Itu kita nak kena faham makna jannah. Saya rasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur ketika hadirat Allah Subhanahu wa taala bertemu kita dalam yang dikatakan penceritaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ahsanu amala, yang Allah Taala suka, yang Allah Taala terima, yang seperti yang diperbincangkan pada petang ini,
Allah Ta'ala suka iaitu ahsanu amalan, iaitu tak ada menafikan kedirian diri kita iaitu dan mengesakan dia iaitu apa maksud mengesakan iaitu dia kita ni tak ada, jadi tinggal dia je yang mengesakan pada diri dia. Itu yang sebenarnya ahsanu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya nak perkatakan pada petang ini iaitu fi qulubihim marad, iaitu dalam diri kita ni ada penyakit. Apa penyakit? Saya memandang pada diri saya, menelisik pada diri saya sebenarnya, dan untuk berkongsikan kepada yang lain, rakan-rakan YouTube semua, iaitu fi qulubihim marad. Saya punya dalam diri saya ni ada penyakit sebenarnya. Penyakit apa? Kedirian diri. Jadi itu yang sebenarnya yang Allah Taala suruh ubat. Apa dia? Inilah la ilaha illallah sebenarnya. Tak ada, jangan menafikan diri kau. Hanya aku duduk aku wa qadha rabbuka alla ta'budu. Itu yang sebenarnya saya kelemahan saya sebenarnya ada banyak datang kedirian diri saya sebenarnya. Jadi itulah penyakit. Jadi yang Allah Taala menyatakan bahawa sembuhkan penyakit tu dengan la ilaha illallah. Betul-betul yakini, imani yang dikatakan la ilaha illallah, tetap dengan sistem aku. Allah Taala beritahu wa qadha rabbuka alla ta'budu. Jadi siapa yang merasa, dia akan merasa keadaan yang apabila yang dikatakan pedihnya apabila datang kedirian diri itu, yang memang peritnya datang kedirian itu yang saya terima sendiri sebenarnya. Peritnya datang kedirian diri itu, kita nak tapis apa semua tak boleh dah. Bukan tak boleh, itu kelemahan saya lah sebenarnya. Nak merasai ada kedirian tu. Jadi sebenarnya itu yang Allah Taala nak nyatakan bahawa engkau sebenarnya memang tak mampu. Tapi nak benar-benar duduk yang dikatakan tenggelam dikatakan sistem Allah tadi tu, dia je, tak ada diri kita tu. Yang dikaitkan pada petang ni iaitu jazzabah tadi tu, Allah Taala lenyapkan, binasakan diri kita tu, baru yang benar-benar dikatakan betul-betul keesaan yang sebenar-benarnya. InsyaAllah itulah satu kenikmatan yang Allah Ta'ala kata, yang Ustaz kata tadi, jannah tadi tu, iaitu tak lain bukan syurga, bukan yang nikmat yang dalam syurga tu, tapi pemberi nikmat tu yang kita duduk di situ. Tak ada diri kita, dia je esa. Itu yang sebenarnya hala tuju kita yang sebenarnya yang nak diperkatakan pada petang ni. InsyaAllah saya pun mendoakan supaya semua sekali, termasuk diri saya, mendapat yang dikatakan jazzabah dan ijmal tadi tu. Ijmal yang nampak, yang tadi Ustaz kata tadi, tak nampak hutan tadi, tapi nampak pencipta hutan tadi. Apa dia? Semua dalam hutan tu banyak, tapi kita nampak pencipta hutan ni. Jadi kita nampak tak lain fa inna ma tawallu fasama wajhullah. Jadi sama-sama kita, insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberi kita daim berkekalan dalam dikatakan istiqamah di dalam ni. Saya pun masih sentiasa menelisik dari dalam diri saya. InsyaAllah sama-sama kita. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir pada majlis petang ini, walaupun banyak dugaan di luar tu, tapi demi wajah Allah kita tinggalkan apa yang menghalang untuk hadir pada hari ini. Dan dalam kehidupan ni macam inilah, kita berperang dengan iman satu. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang melalui pembacaan pun menyebabkan kita turun sedikit iman kita. Dan kalau kita tak baca pun, kadang-kadang kita pun tak tahu. Jadi saya banyak diganggu oleh bacaan-bacaan yang ada dalam media sosial, terutama Facebook apa semua. Dan maksudnya bahan-bahan bacaan saya ni kebanyakannya berunsur ilmiah, tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, kita dapat menilai bahan bacaan yang datang pada kita tu. Sebab melalui pembacaan tu, Allah kadang-kadang buka kita punya minda kefahaman ni berbeza daripada orang lain. Jadi pada satu tahap kita boleh nampak pemikiran orang lain tak sama dengan kita. So, kita tak berhenti dekat situ sajalah. Dan kita
baca lagi dan kita jumpa masalah yang sama, tapi dinyatakan dia punya kupasan dia melalui orang lain dan orang lain tu punya pendapat. Kadang-kadang kita boleh terima. So maknanya ada benda yang satu aliran dengan kita dan kita tanya hati kita boleh terima tak boleh terima. Sebab kita pun di jalan ni lama bertahun-tahun kan. Maknanya kita tak senang-senang menerima pendapat orang lain. Kita ada cara kita untuk menilai sesuatu perkara lah. Okay. Dan saya di sini nak perkatakan tentang masalah itu tadi lah. Okay. Bila berlaku pertembungan yang macam tu, kadang-kadang kita kena tengok lah siapa rujukan kita. Dan kita dah belajar kenal diri, kenal Allah ni, kita kena duduk pada jalan kita dengan yakin. Kita tak boleh, orang kata, berbelah bagi lagi pesanan pada diri saya dan rakan-rakan dalam YouTube lah. Okay? Sebab kita punya dugaan di akhir zaman ni memang kuat. Dan dugaan-dugaan ni kadang-kadang kita tengok, kalau kita nak tengok secara individu, orang-orang yang boleh dikatakan selebriti ke apa, kadang-kadang kita tak boleh terima dia orang punya pendapat atas dasar dia orang ni terkenal. Tak semestinya betul. Ya. Dan banyak yang kita telah nampak, orang-orang ni ada ramai pengaruh tapi tak semestinya dia di atas landasan yang betul. Ya. Banyak perkara. Dan saya tengok juga komen-komen yang dilontarkan tu, saya tak tengok dari sudut dia punya input dia, maknanya isi apa yang dikatakan, tapi saya lebih melihat kepada adab dia orang dalam mengawal emosi untuk berbicara dengan kita. Adab dia lebih penting bagi saya, walaupun dia lontarkan ilmu, tapi di permulaan dia tidak dengan secara beradab ni menyebabkan saya kadang-kadang malas nak layan. Itu je dia. Saya mengambil pendirian adab tu lebih utama daripada ilmu dalam apa segala pun. Saya harap rakan-rakan Facebook dan pada diri saya sendiri lah. Dalam pembacaan ni kita menilai lah sejauh mana kita belajar, dan dalam setiap pembacaan tu kadang-kadang melibatkan kita punya keyakinan dan menentukan kita punya keimanan, dan kita nak segala yang kita baca ni menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dan lebih mengenal Allah, lebih dapat mendekati Allah daripada kita nak bermusuhan dengan orang-orang yang tak sepatutnya kita jadikan masalah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama-sama berkumpul pada petang ini di majlis Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Hendaklah kamu sentiasa tetap dengan sistem Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan tetap dengan sistem Allah Subhanahu wa taala ini bukan senang juga kita untuk duduk dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita belajar kenal diri, kenal Allah ini, pasti akan banyak datang gangguan-gangguan yang mana dikatakan hawa nafsu kita, hawa nafsu kedirian kita yang datang dalam diri kita untuk membuat kita susah tetap dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala ini, hendaklah kita sentiasa mentiada hanya merasakan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ni, dia punya ilmu, bukan kita. Jadi itulah yang dapat membantu kita untuk tetap dengan sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sama-sama kita hendak sentiasa merasakan jadi diri kita hanya menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat tetap dengan yang mana dikatakan wa qada rabbuka alla ta'budu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dicakap, disebutkan oleh tadi teman-teman kita tadi, kalimat-kalimat ya. Rabbi, kalimat-kalimat kudus, suci, dan juga khatir Rabbani, lintasan-lintasan yang datang daripada keesaan, Rabbani, ketuhanan. Jadi tak lain untuk sama-sama mengajak, mengesakan seperti mana dia mengesakan dirinya yang betul-betul. Itu nyala tujuan dia. Jadi seperti mana yang saudara kita cakap tadi jadi kita di dalam laman web tadi apa saudara kita kata tadi, dalam sosial media tadi, mana kita akan tahulah bukan satu cabang. Maknanya kalau kita duduk sini kita ingat macam tak luas ilmu kita ni, tapi bila kita masuk dalam media sosial ni baru kita tahu pentingnya kita punya pelajaran ni, baru tahu guna dia tu, bermacam-macam guna dia, kita dapat olahkan punya bermacam-macam cabang ilmu dia orang banyak, yang bukan kita nak rendahkan, bezakan yang dia tu tak betul, bukan. Baru kita tahu penting yang kita, beruntungnya kita dapat dia orang ni masih lagi sini peringkat dia, belum sampai. Jadi kita boleh bukan nak pelekehkan dia orang, tetapi kita nak berfikir bahawa banyak masyarakat kita yang tak dapat nak bawa mengesakan Allah yang betul-betul tadi. Banyak tergantung-gantung kita tengok. Baru kita tahu kita sangat kena membawa tugas yang berat. Seperti saudara kita kata tadi, memang berat. Sebab lagi banyak yang datang, lagi banyak, semuanya sangkut, tak sampai pada tahap dinding tauhid ni kita kata. Tak nampak. Jadi kita tahulah. Jadi kita macam rasa macam prihatin lah, dia orang ni tak sampai, kesian ya. Jadi kita nak ngajak pula, dia pula ada pula balasan dia kata dia dah sampai lah, dia kata, padahal kita tahu dia tu belum sampai. Tapi kita nak jelas yang macam mana. Tu saudara kita kata berat. Tak apa, ini satu maknanya kerja yang mulia lah di sisi Allah. Kita mengajak manusia kepada mengesakan Allah. Tak apa. Walaupun berat, walaupun orang kata beban, tapi berbaloi. Sebab apa berbaloi? Ridha Allah. Jangan kira manusia tak tahu kita tak. Allah tak, kita buat kerja ni. Walaupun dalam sesuatu orang tak tahu kita apa, tapi pentingnya tadi kita memberitahu mereka bahawasanya biar ada orang nak hentam kita tak apa, tapi kita bagi tahu gini. Gini kita cakap dengan hikmah, gini. Betul ilmu kau gini, tapi sikit lagi. Sikit lagi. Kita jangan kata dia tak betul. Sikit lagi je. Macam mana sikit lagi tu? Gini. Dia tadi. Ini dah dekat dah ni. Kita cakap gitu. Kita dengan mereka kita kena cakap gitu. Itu tadi. Main game. Tukarkan sikit. Kita yang main game ni, dia sesat ni game ni. Jangan. Kita tukarkan game ni. Sedap dia kat mana tu? Siapa yang bagi sedap? Kita gitu. Kita bagi tahu dia gitu. Dengan cara hikmah itu. Jangan condemnkan dulu. Jangan pelekehkan dia dulu. Jangan kita kata dia tu tak betul ke apa. Kita kata sikit lagi. Ni. Ada yang lebih teruk. Ini kau okey lagi. Kau tambah yang ni. Okey. Itu sebutan okey tu. Jangan sebutan yang tak okey dulu. Siapa-siapa pun. Kalau kita terus kata tak okey akan nanti kita kata okey lah. Tapi kalau kau nak okey lagi, sini sikit lagi. Gitu kita katakan. Maknanya tak berat bagi dia. Sikit lagi. Ni okey dah tapi sikit lagi. Sedap. Macam mana tu? Gini. Kita kata gitu. Jadi kita, itulah style akhlaknya Rasulullah SAW. Kalau dia kata, kalau orang tu tadi dia rasa macam dia dah banyak buat salah, Rasulullah pujuk. Kalau kita betul-betul, Allah akan ampunkan kita. Tak ada, engkau ni ahli neraka orang kau. Tak ada. Engkau akan diazab, tak ada. Nabi tak ada. Nabi akan nasihat untuk selesaikan dia, engkau gini, sungguh-sungguh. Pasti Allah. Walaupun dosa engkau seluas bumi dan langit, kau sungguh-sungguh, pasti Allah akan. Ya ke Rasulullah? Iya. Allah tu Maha Pengampun.
Dia sayang pula hamba tu. Dia tadi. Jadi gitu. Minta. Kalau dia dah bunuh 100 orang, jumpa engkau, aku dah bunuh 100 orang. Engkau ni 100 orang kau bunuh, senang ke nak diampunkan? Kita kata dengan itu. Nanti dia sembelih engkau nanti. Kau cakap susah nak apa, engkau pun dia sembelih ke 101 nanti. Tapi kau jumpa orang betul-betul ahli apa, tak apa. Yang penting kau sedar, jangan buat. Allah pasti ampunkan. Ya ke betul lah? Ya, Allah tu maaf. Jadi engkau pun selamat, dia pun selamat. Jadi gitulah, kita jadi manusia ni kena, orang kata, selalu duduk dengan Allah. Duduk dengan Allah tu maknanya qarib. Tadi saya kata qarib. Qarib tu dah dekat. Dekat tu dekat mana Allah? Lebih dekat sampai tak ada kita. Tu nama qarib. Yang adanya dia, tu makna qarib. Kalau kita kata qarib ada kita ada dia, tu tak qarib lagi. Tu tak dekat nama dia. Bila dekat tu bila dekat macam mana dekat? Tak ada kita, yang adanya dia. Qarib. Tu tadi. Maknanya bukan menyatu ya. Menyatu pun salah juga. Sebenarnya memang dia aja yang ada. Kena lebur kita rupanya yang ada dia rupanya. Bila kita dah faham. Sebelum tu kita dapat lebur, kita rasa macam ada dia, ada kita, ada banyak ni. Tapi bila kita dah diperkenalkan, rupanya dia semua. Bukan banyak pun, semuanya menyatakan dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit peringatan ni kita dapat bawa dalam kehidupan kita. Dan kita juga dia Cik Ridwan nak cakap apa-apa? Bagi dia cakap sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untuk apa buat di kita apa berjaya ke apa kan, bukan atas apa pertolongan daya upaya diri kita kan. Jadi mata hanya bahawasanya Allah yang ini buat apa yang terjadi tu kan, yang akan datang pun kita kita asyik menunggu ya kan. Sedangkan kita tak tahu apa yang akan terjadi kan. Perancangan Allah dengan kita tak apa, beza apa, dia semuanya terjadi kan, tiada lain kan, semua dia je lah kan, bukan ada antara kita dengan dia kan. Mungkin usaha kita tu gagal, usaha kita apa berjaya kan. Satu hari nanti kalau dia ambil kan, tercengang apa, tenganga kita juga kan. Kalau tak ada pun lagi bagus kata. Dah kalau itu apa, itu semata tu kan yang kita kejar kan. Kalau ada Allah kalau ada Allah, bahagia dia kan, bahagia dia kita tak tahulah. Mungkin ada sebaliknya kan, himah dia nak bagi tahu kita tu ya. Kalau COVID datang hancurkan kita kan, kita takkan cari lain punya kan. Kalau kiamat datang pun kita takkan cari lain juga kan. Kita nak kalau boleh kan, nak selamat dengan dia juga, tu je lah. Nak kaya pun dengan dia, nak miskin pun dengan dia kan. Susah pun senang. Tak apalah, kalau menangis pun dengan dia, tu je lah. Biar sakit kan, dia yang tahu, tu je lah. Itu sajalah perkongsian. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman kita tadi sakit pun dengan dia, senang pun dengan dia.
Pastikan tu. Kadang kita bila sakit, kita dah lupakan dia. Senang pun kadang-kadang terlebih senang pun lupakan dia. Jadi, bila kita dah ada pelajaran ni, kenal diri, kenal Allah. Macam itulah yang cakap oleh saudara kita tadi. Dia jugalah. Apa pun dia nak bagi senangkan, dia juga dengan dia. Susah pun dengan, kita lazimkan gitu. Sebab kehidupan kita memang itu. Ke depan kita antara dua. Tak senang kan susah. Tak hina kan muli. Tak syurga kan neraka. Tapi kita dah tahu kan dua tu bermain lawan dia. Kita dah kenal diri, kenal Allah. Jadi kita duduk kepada siapa yang menciptakan hina dan mulia. Jadi dia campak kat mulia pun kita tetap dengan itulah dikatakan orang yang beruntung. Nabi-nabi pun dihina teruk. Paling teruk dihina. Dia uji yang teruk tu. Dia bagi nikmat. Macam Nabi Sulaiman. Nikmat yang sangat besar tetap juga. Allah dia kata ni semua min fadli Rabbi ni daripada kurniaan engkau. Engkau terlebih mustahak daripada apa yang kau bagi. Jangan sampai aku lalai. Aku nak cinta engkau ya Allah. Jadi dia tarik kerajaan semua jadi nelayan. Habis kerajaan ni dia tetap dia buktikan betul. Gitulah kehidupan kita gitu. Akan dibagi begitu. Macam mana keadaan kita. Tu. Pandai kita olahkan. Kita dah belajar benda ni, kita olahkan. Memang perit nak olahkan. Jangan kita ingat, bila senang tu kadang-kadang susah nak olahkan, nak letakkan tadi. Kalau durian tu sedap, engkau lagi sedap. Kadang-kadang lupa. Terpedaya dengan terkena wujudkan nikmat tu tadi. Dia bagi sedap. Sampai kita tak puas. Apa sebenarnya nak puas yang sedap ni tadi? Rupanya balik-balik. Ya Allah, kalau durian ni sedap 10, engkau lagi itu punya. Baru kita puas. Selagi ni nanti durian di 24 ada musangking nanti ada lagi sedap lagi. Jadi kita buat lagi sampai bila nak selesai? Rupanya selesai kita makan durian biasa pun kita dapat selesaikan. Tak payah tunggu durian lagi sedap. Sebab kita tahu durian tu rasa dia siapa yang bagi. Engkau lagi sedap daripada. Ada kita layan sendiri situ. Bila kena susah, layanlah. Ya Allah tolong, ya Allah memang berat ujian ni aku kena, ya Allah. Tak makan, tak minum, orang hina aku, ya Allah. Tapi ya Allah, macam mana pun aku nak dengan engkau. Kalau tak dengan kau lebih hina aku, ya Allah. Lebih lapar lagi aku, lebih susah aku lagi. Ajar kan. Yang bila kecil-kecil ni kita kena ajar. Allah tak bagi terus besar macam Nabi-Nabi punya ujian. Tak sanggup kita, para wali. Jadi dia bagi kita ikut kemampuan gift apa yang ada yang boleh mampu pada handphone diri kita. Harga handphone 500, dia boleh gift 24. Jadi dia Allah bagi 24. Kalau kau minta lebih kan, meletup handphone tu. Jadi Allah tu tak tahu nak. Jadi kita jangan minta yang tak kena beradab. Ya. Jadi saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Dan mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Menyampaikan ada rasa kedirian. Afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad.